Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wala tu'assir wa tammim bil khair. Yang saya kasihi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah kerana dengan limpah kurnianya kita dapat sama-sama pada pagi yang berbahagia ini dalam rangka untuk kita nak menjadikan diri kita ialah orang-orang yang baik, orang-orang yang dapat memberikan manfaat kepada manusia lain ataupun kepada orang lain. Kerana inilah yang menjadikan satu harapan kepada kita. Kerana apabila kita melakukan kebaikan ketika kita hidup, insya-Allah di sana apabila kita mati nanti orang akan ingat kita. Ini sejarah berlaku kan. Sebagaimana yang kalau kita tengok, kalau orang kampung kita, orang taman kita yang apabila dia orang yang baik, bila meninggal dunia, orang akan ingat kepada dia. Orang akan sebut kebaikan dia. Allah, dia kata dia ni dulu, Masya Allah, waktu duduk di taman kita ni, dialah yang menghidupkan surau, dialah yang menghidupkan khairat kematian, dialah yang bertungkuh lumus ketika kenuri, kenara, sebagainya. Orang akan ingat apabila kebaikan yang dia lakukan. Tetapi keadaannya berlainan kalau orang tu jahat. Kalau orang tu jahat, itu apa dia? Jadi akhirnya apabila orang tu jahat, orang akan, Allah, bila sebut nama dia tu, dia pun dah mati dah. Kita pun tak seronok lah nak cakap bab dia. Nampak? Jadi apabila sebut jahat, orang jahat ni, orang akhirnya itulah keadaan dia. Orang tak nak sebut berkenaan diri dia, berkenaan siapa dia. Tapi kalau orang baik ni, insya-Allah, dia apabila walaupun dia sudah meninggal dunia, dia sudah, orang panggil apa, tidak ada apa-apa kedudukan lagi, orang masih bicarakan berkenaan dengan kebaikan yang ada kepada dia. Tapi kalau orang yang jahat, maka orang tak akan ingatkan. Sebenarnya apabila ingatan orang kepada kita itu sebenarnya, ia adalah merupakan sebagai salah satu daripada seolah-olah macam doa kepada kita. Bila orang ingat kita, Masya Allah, dia Allah baik, dia pun mengingatkan tentang kisah-kisah seperti begitu, menggambarkan tentang itulah yang dikatakan sebagai apa, wajah ataupun tindakan-tindakan akhlak yang kita lakukan itu menjadikan kita adalah orang yang akan sentiasa diingati walaupun kita sudah meninggal dunia. Itulah harapan kita. Kita apalagi kita nak buat kerja agama, nak buat kebaikan ni, pasal kita ni nak ingatkan kepada kematian. Ini beza dia apabila orang-orang yang beriman ni, dia buat satu benda kerana dia tahu lepas ni ada lagi satu alam yang lain, maka menjadikan dia bertindak satu perkara tadi ialah tidak lain dan tidak bukan atas asas dia untuk mengharapkan selepas daripada mati dia akan dijadikan sebagai salah satu daripada amalan-amalan yang membolehkan dia adalah terdiri dari kalangan manusia yang kita akan dapat tengok. Sebabnya kerana kita merupakan orang yang boleh menjadikan amalan-amalan kita ni tadi yang menyebabkan kita akan digolongkan dari kalangan orang yang soleh, orang yang baik. Itulah
matlamat dan harapan kita, insya-Allah. Maka sebab tu kita bicarakan ini ialah benda yang bersangkutan dengan hablum minallah wa hablum minannas, iaitu kita bincang berkenaan dengan hubungan kita dengan manusia dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara setengah daripada hubungan kita dengan orang lain ni ialah bahawa jangan kita berjanji dengan seseorang satu janji melainkan disempurnakan janjinya. Kita apabila kita janji dengan orang, jangan kita berjanji melainkan kita boleh sempurnakan janji kita. Apabila kita janji dengan orang, itu dikatakan satu perkara yang kita sebut kan, satu benda yang perlu kita disiplinkan. Bila kita janji, maka kita mesti tunaikan. Kita tidak boleh menjadi orang yang tidak menunaikan janji. Kerana orang yang tidak menunaikan janji ini merupakan salah satu daripada akhlak yang buruk sebenarnya. Akhlak yang buruk. Sehingga kan dia, Nabi SAW menggolongkan di antara orang yang tak tunaikan janji ini termasuk dari kalangan orang yang munafik. Sebagaimana Nabi SAW sebut dalam hadis muttafaqun alaih, thalathun man kunna fihi fahuwa munafiq wa in sama wa salla man iza haddatha kadhaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Nabi sebut barang siapa yang ada 3 perkara dalam dirinya, maka dia tu tergolong dari kalangan orang munafik. Walaupun dia itu berpuasa dan sembahyang. Na'udzubillah. Pertama, seorang yang apabila ia berbicara, dia dusta. Yang kedua, apabila dia janji, nescaya dia menyalahi akan janjinya. Dan yang ketiganya, apabila diberikan amanah kepadanya, dia khianat. Ini 3 syahid hadis daripada hadis ini ialah nak menghuraikan berkenaan dengan tanda, dalil orang-orang yang munafik itu. Wa in sama wa salla, walaupun dia itu semayang ataupun dia berpuasa. Walaupun dia semayang terpuasa, tapi apabila dia bicara, iza haddasa kadzaba, apabila dia bercakap, dia bohong. Cakap dia bohong. Dia dusta apa yang dia bercakap. Kita ada bicara ada bab berkenaan dengan menipu. Kerana orang yang menipu ni, dia akan boleh pergi kepada neraka. Yahdi ilal fujur. Orang yang bercakap tentang menipu ini, dia boleh bawa kepada dosa, dan orang yang dosa itu akan masuk ke dalam neraka. Dia bicara, ni 3 sifat ni tuan-tuan, sifat yang akan menjatuhkan credibility kita sebenarnya. Menjatuhkan integriti kita, menjatuhkan jati diri kita kalau ada sifat ni, na'udzubillah min zalik. Bila kita bercakap, kita terkenal sebagai orang yang menipu. Kalau dalam bahasa kadang-kadang kampung, dia tu lebong. Kalau orang Terengganu panggil lebong. Lebong. Ataupun orang Kelantan panggil buai. Kalau ada setengah-setengah orang gelar kata, dia tu gelembong yang besar. Maknanya tipu. Dia bercakap, dia tipu. Dia tak boleh percaya kalau dia bercakap. Dia dusta. Dia bercakap 10, 13 tak boleh percaya. Kerana dia merupakan orang yang menipu dalam perbicaraan dia. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji pula, maka dia akan menyalahi. Maksud dia bila dia janji, akhlafa, dia tak pernah tunaikan. Dia janji, dia nak datang, tiba-tiba tak datang. Dia berjanji, apabila nak bagi, tiba-tiba dia tak bagi. Itu tak boleh. Tak boleh. Bila kita janji, kita mesti tunaikan apa yang kita nak lakukan. Jangan apabila kita janji dengan orang,
tiba-tiba kita sendiri tidak menunaikan janji yang sepatutnya kita lakukan. Itu tak boleh. Kita perlu buat satu perkara tadi, ialah tidak lain dan tidak bukan apabila kita berjanji dengan orang, mesti kita tunaikan. Sebagai orang politik ke sebagainya, setiap kali pilihan raya sebagainya, kena, bila dia janji, mesti dia tunaikan. Dia tak boleh kita katakan apabila dia janji, dia tak buat. Tak boleh. Kalau kita pun sama berjanji nak datang mesyuarat, kita datang mesyuarat, dia janji dengan kawan kita, kadang-kadang yang paling sedihnya, dia janji dengan dia, sampai hari dia tutup. Dia tutup telefon dia. Ini selagi-lagi tak guna manusia ni kan. Janji. Kadang-kadang ada juga ada orang tu, kalau kita sebagai penceramah sebagainya, sebagai pengkuliah sebagainya, janji orang datang, orang siap sebagainya, mari hari nak kejadian berlaku, dia tutup handphone, dia tak telefon. Tak boleh lah gitu. Kalau kita tak boleh hadir, cakap tak boleh hadir. Kerana ini merupakan satu benda yang menyusahkan orang lain kalau kita buat begitu. Kita buat begitu. Ini di antara benda-benda yang Nabi SAW letakkan orang yang khilaf ataupun tak tunai janji ini, orang munafik. Walaupun dia kata wa in sama wa shalla, walaupun dia tu sembahyang ataupun dia berpuasa. Yang ketiganya ialah wa iza tumina khana, dan apabila diberikan amanah kepadanya, dia khianat. Ini juga merupakan tanda seorang yang munafik. Tanda orang munafik. Sebab tu kita katakan merupakan satu daripada tanda munafik, ialah apabila kita nampak dia tu, apabila diberikan amanah kepada dia, beri amanah kepada dia, dia khianat. Kita tak boleh kita khianat. Macam orang katakan kirim duit, minta ustaz, minta abang, minta pak long, tolong sampai duit kat anak saya dekat universiti sana, ataupun anak saya dia nak pakai duit, ataupun suruh ni saya nak musafir, saya tinggal duit dekat pak long, pak ngah, pak njang. Sepatutnya dia kena sampaikan amanah itu kepada orang lain. Dia tak boleh khianat amanah tadi. Jangan pula apabila kita orang amanah kepada kita duit, kita gunakan duit itu dulu. Kita belanjakan duit kita dulu. Tak boleh. Itu duit kita, orang amanah kepada kita. Kita belanjakan duit itu, nanti sampai satu ketika apabila duit itu orang nak guna, kita tak boleh nak bayar. Pasal apa? Ini banyak berlaku kadang-kadang. Dia duduk jadi bendahari mana-mana tempat ke, sebagai NGO ke, bendahari surau, bendahari masjid. Kadang-kadang berlaku macam tu. Dia gunakan untuk nak rolling perniagaan dulu ke. Tak boleh. Tu dia tak amanah. Dia tak amanah benda tu. Dia gunakan untuk kepentingan peribadi dia. Dia tak amanah. Orang suruh dia simpan duit tu, suruh jaga elok-elok. Bukannya cara nak buat macam tu, dia beli share, tiba-tiba share tu jatuh, jadi dia tak boleh nak ganti. Macam-macam lah maksud dia kita sebut tadi. Jadi ini benda-benda yang kita sebut adalah satu amanah daripada orang lain. Kita kena tunaikan amanah itu. Apabila kita janji, maka mau tidak mau kita mesti tunaikan janji tadi. Dan juga kalau orang beri amanah kepada kita, mesti kita amanah dengan barang tersebut. Barang tersebut, zaman-zaman hari ni orang bercakap kan, macam-macam lah. Kerana ada kawan tu makan duit lah, pengurusi ni makan duit dan sebagainya. Itu kena proof lah. Dalam dunia hari ni boleh proof. Mana dia kata duit, okey ni duit dia, ni akaun dia, ini duit keluar masuk dia, boleh tunjuk. Okey. Kita tak boleh untuk kita nak khianat berkenaan dengan apa barang yang diberikan amanah kepada kita. Sebab tu antara benda yang kita daripada syahid hadis ni ialah, iaitu apabila wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia janji, maka dia hendaklah, kalau dia tak tunai, maka itu tanda munafik. Itu tanda orang munafik ialah apabila dia janji, maka dia itu menjadikan diri dia itu terdiri daripada orang yang telah pun menjadi manusia yang tidak menunaikan janji dia kepada orang lain. Tak boleh. Kadang-kadang kita sedap ya. Ini tambahnya macam orang-orang politik. Saya yang kita katakan, kadang-kadang bila kita waktu nak janji dengan orang ni hebat. Waktu kita nak jadi calon dan sebagainya, janji macam-macam. Tapi tiba-tiba apabila lepas tu kita tak tunaikan janji. Kena ingat, kita boleh tipu dengan orang, tapi kita tidak boleh tipu dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi aib, sebenarnya aib. Walaupun kita katakan tu pembalasan di akhirat tu di akhirat, tapi di dunia ni tuan-tuan, jadi kalau kita katakan orang itu merupakan orang yang terdiri daripada buat benda macam ni, dia adalah merupakan terdiri daripada orang munafik. Walaupun kita katakan dia buat salah satu daripada sifat ciri-ciri, itulah merupakan ciri orang yang munafik. Sebab tu kita minta doa selalu, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, Tuhan kami minta jauh daripada sifat munafik. Nabi antara takut je macam ni lah. Saya pun takut tu. Sebab tu kita minta bersihkan diri kita ini daripada, bersihkan hati kita daripada ciri-ciri munafik. Yang terdapat dalam diri kita tu ciri munafik. Kita tak nak begitu. Baik. Dan yang seterusnya ialah dalam kita hubungan kita sesama manusia ni, antaranya ialah iaitu kamu berlaku adil kepada manusia, berlaku adil kepada manusia, dan kamu tidak buat satu perkara yang kamu sendiri tidak suka. Maknanya kamu tidak buat satu perkara tadi ialah yang kamu sendiri pun tidak suka dengan perkara ni tadi. Artinya kita nak buat satu perkara ni tuan-tuan, biarlah kita menjadi orang-orang yang merupakan orang yang kita ni terdiri daripada kita suka dengan apa yang orang buat kat kita, dan kita juga tidak suka dengan orang buat kepada kita. Kita suka orang buat kat kita, dan kita tak suka juga kalau orang buat kepada kita. Sebab tu ada disebut dalam perbincangan berkenaan dengan bab akhlak ni, la yastakmilul abdu al-iman hatta yakuna fihi thalathu khisal. Al-infaq min al-iftiqa min al-iqtar wal insaf min nafsih wa bazlus salam. Artinya tidak sempurna seorang hamba Allah Ta'ala akan imannya hingga ada di dalam dirinya itu ada 3 perkara. Pertama, dia berbelanja daripada rezeki. Maknanya dia tidak kedekutlah. Dia belanja daripada rezekinya. Ini di antara orang yang kalau dia buat benda ni menandakan dia adalah merupakan orang yang ada akhlak, orang yang sempurna iman dia. Dan yang keduanya ialah wal insafu min nafsih, iaitu insaf ia daripada dirinya. Tadilah maksudnya dia buat satu perkara tadi, dia tidak buat satu perkara melainkan apa yang dia suka kepada orang lain. Kalau orang lain pun dia tak buat, maka dia, kalau orang lain pun dia tak suka buat kepada dia, dan dia juga tidak akan buat kepada orang lain. Itu maksud al-insaf min nafsih. Dia hendak supaya melakukan, kalau dia kasih kepada orang, macam itulah juga dia hendak supaya orang kasih kepada dia, dan dia juga kasih kepada orang. Maknanya fair lah. Maknanya fair begitu, dia buat benda satu kan, sama begitu. Dan yang ketiganya ialah wabazlus salam, yakni kamu memberikan salam. Nanti bab-bab salam nanti kita bincang khusus berkenaan dengan hal berkenaan dengan perkara-perkara yang disebut sebagai soal kita memberi salam. Itu di antara perkara-perkara yang masya-Allah tuan-tuan, itu di antara perkara yang membolehkan dalam hubungan kita dengan orang lain, ialah kita berhubung dengan mereka itu supaya kita merupakan manusia yang menjalankan di antara akhlak-akhlak yang Nabi SAW suka. Dan yang seterusnya ialah setengah daripadanya, iaitu hendaklah ia manis muka serta sekalian makhluk. Kita ni dalam hal yang berhubung kait ni ialah maksud kita ini menjadikan orang yang
manis muka kita. Yang dimaksudkan dengan manis muka ini, kalau Arab panggil bashush, bashushun maknanya orang yang ceria. Orang ceria. Kita apabila kita berhubung dengan orang, biarlah kita ni dalam keadaan yang ceria. Walaupun kita ada masalah. Walaupun kita ada masalah, kita tahu semua orang ada masalah yang hidup. Tapi biarlah waktu kita bertemu dengan orang, kita berjumpa dengan orang, maka kita ini merupakan orang yang ceria. Macam disebut oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata, al-birru syai'un hayyin, wajhun taliqun, wa kalamun layyinun, dia kata. Kata Abdullah ibn Umar, ini seorang sahabat Nabi yang besar. Nabi kata, al-birru syai', bahawasanya amal kebajikan itu suatu yang mudah. Satu yang mudah. Wajhun taliqun, iaitu muka yang manis. Wa kalamun layyinun, dan kalam ataupun perkataan yang lembut. Ini disebut oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar. Memang ketika kita orang panggil PR, sebab tu orang yang paling penting sekali macam-macam dalam pejabat ke mana ke sebagainya, orang yang paling penting daripada dia orang menjawab telefon operator. Walaupun kerja ada operator gaji rendah, tapi dia lah orang paling berkesan, penting sekali. Dekat bank yang paling berkesan sekali apa? Teller yang duduk depan tu. Ini orang paling penting sekali. Kalau dekat pejabat, dekat hotel, dekat mana-mana pun, yang paling penting sekali untuk menentukan jatuh bangun perniagaan kita apa dia? Orang duduk tunggu depan tu. Itu duduk tunggu depan tu. Itu adalah merupakan orang penting. Maka sebab itu, antaranya, dia mestilah kita sebut sebagai wajhun taliq. Dia wajah dia tu wajah yang ceria. Bashush maknanya wajah yang ceria, wajah yang senyum dalam dia berjumpa dengan orang. Kalaupun kita ada masalah macam sebut tadi, kita pendamkan masalah, maka kita tetap dengan wajah yang ceria. Pasal wajah yang ceria ni sebenarnya kita sudah banyak menyelesaikan masalah orang sebenarnya. Jadi kalau kita jumpa orang keadaan dia nak mari jumpa kita, dia ada masalah, kita pula tunjuk dengan dia pula ada masalah, lagi dia berserabut pula. Lagi dia berserabut pula. Jadi sepatutnya kita bukan macam tu. Kita adalah merupakan orang yang boleh untuk nak wajah yang ceria walaupun kita ini mempunyai masalah. Kerana itu adalah merupakan perkara yang kita dapat lihat, yang menunjukkan, yang menggambarkan tentang apa yang dikatakan sebagai sikap yang sebut wajhun taliq, wajah yang ceria, dan juga ungkapan ataupun kalam yang baik, kalam yang lembut. Oleh itu, ini yang diajar di dalam agama kita, yang menunjukkan tentang bagaimana kita pun sama orang. Kalau kita jumpa kawan kita yang dia muka dia masam, hati baik, dia kata ustaz dia tu muka dia tapi hati baik betul. Tapi orang tahu tak, kalau orang tak kenal, first impression orang jumpa dia ni sombong lah. Itu orang akan anggap dalam dalam otak orang. Jumpa dia, sombong. Padahal dia baik. Dia seorang yang pemurah, dia rajin tolong orang. Tapi oleh kerana wajah muka dia, bila jumpa dia, tak ada ceria. Tak boleh. Sebab tu katakan betul, apabila kita dalam apa benda sekalipun, kita mesti ceria ketika kita communicate dengan orang, ketika kita bual dengan orang, ketika kita melakukan satu perkara ini. Dalam hal-hal seperti ini, kita mesti menjadikan orang yang sentiasa ceria dalam apa keadaan. Itu maksud tadi. Tak ada masalah apa. Ini benda-benda yang diajar di dalam agama kita. Dan bila kita ceria, juga sebenarnya salah satu daripada tak tension. Kadang-kadang banyak kita katakan jantung ni selain daripada soal makanan, selain daripada kita tak selesai. Sebenarnya kita apabila tension juga, sebenarnya menyebabkan, boleh menjadikan spark jantung kita kan. Oleh itu apabila kita, wajah kita ni, kita menjadi hidup ceria, gembira, sebenarnya dia akan boleh salah satu daripadanya ialah kita
menjadikan orang yang ceria, orang yang walaupun kita ada masalah, biarlah kita menjadikan orang yang ceria dalam hidup, insya-Allah di sana akan ada kebaikan-kebaikannya. Mana masya-Allah apabila agama kita ni dia mengajarkan begitu, ditunjukkan begitu lah wajah. Dan satu lagi kita tu dikatakan tadi oleh Abdullah bin Umar, dia kata al-birru syai'. Kebaikan mudah kamu nak buat sebenarnya. Kena baik sebenarnya. Mudah apa dia? Wajhun taliq. Dengan keadaan kamu, wajah kamu yang ceria. Kamu jumpa orang. Nah, kita tak, walaupun kita tak beri sedekah kat dia, kita tak mengajar pada dia, kita tengok muka dia senyum, itu sudah pun menjadikan satu benda yang baik. Jadi tuan-tuan, senyum tu senyum kat orang lah. Jangan pula tuan-tuan tengok tengok tiang elektrik pula tuan-tuan senyum lah. Nanti orang kata tuan-tuan tak apa otak tak apa elok lah kan, otak tak settle kan. Jadi maksudnya kita senyum jumpa orang tadi, jumpa orang senyum, itu benda yang kita, kalau kita ada masalah sekalipun, kadang-kadang biasa kita sakit, itu sebagai biar kita dalam keadaan yang kita senyum, kita sentiasa ceria, kita sentiasa gembira, insya-Allah di sana sebahagian daripada masalah itu akan dapat kita akan dapat atasi. Sama macam kalau kita kadang-kadang kita duduk bertengkar, berdebat dengan orang ni, yang boleh menyebabkan kita ni boleh hujah kita boleh keluarkan hujah bila? Apabila dalam keadaan kita senyum, kita relax. Kalau kita nervous begitu, jadi hilang kita punya hujah, kita dalil kita pun dah terkeluar, dalil kita pun dah tak ingat, kita dah hafal selama ni pun tak ingat. Jadi bila kita tenang, senyum, insya-Allah apa yang dia tanya tadi, apa yang dia provoke kita tadi, kita mampu dapat jawab dengan baik. Ini satu kaedah yang diajar oleh agama kita. InsyaAllah, saudara yang saya kasih sekalian, itulah yang saya dapat sampaikan pada pagi ini, dalam keadaan yang kita semua untuk sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan, kesihatan yang baik kita semua, dan marilah sama-sama kita hadiahkan Ummul Quran Fatihah untuk ibu dan ayah kita, terutama yang telah meninggal dunia, ataupun saudara mara kita yang lain yang masih hidup, agar mereka bahagia di alam barzakh sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, ya Allah, ampun dosa ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikanlah kubur ibu bapa kami daripada taman-taman syurga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah perhitungan hisab terhadap mereka berdua, ya Allah. Himpunkanlah kedua mereka bersama-sama dengan para anbiya dan syuhada serta golongan siddiqin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami derhaka kepadamu, ya Allah. Jangan Kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami tidak sempat bertaubat terhadap kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah anak isteri kami dari kalangan orang yang salih dan salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak isteri kami orang melihara aurat dan kehormatan mereka, ya Allah. Ya Allah, Kau bantukanlah saudara-saudara kami di Palestin dan pejuang ke bumi Aqsa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau sembuhkanlah penyakit COVID yang melanda terhadap saudara-saudara kami dan rakan-rakan kami yang telah pun ditimpa dengan penyakit ini, ya Allah. Kau berikanlah kesabaran kepada mereka, ketenangan kepada mereka, ya Allah. Kau angkatkanlah penyakit COVID daripada negara kami, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah tuan-tuan, kita bertemu lagi pada besok pagi dalam jam lebih kurang pukul 7 ni, kita akan bertemu lagi, ya. Masih aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.